Okey, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala habibihi al-Mustafa basyiran wa nadhira wa hudan lin-nasi jami'a. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini dengan suasana yang baru, ya, syukur kata Allah. Allah masih lagi memberikan kita peluang untuk kita menghadirkan diri kita ke salah satu rumah Allah SWT. 20 minit saya gunakan waktu untuk sesi pengenalan pada pagi ini surah yang baru, iaitu surah Yusuf. Kenapa dipilih surah Yusuf? Kita semua sedia maklum bahawa surah yang mengandungi kisah yang paling terbaik sekali adalah surah Yusuf. Jadi kita tidak mahu menjadi kumpulan manusia yang tidak mengambil kisah. Allah cerita sebaik-baik kisah, tapi ada orang adaku kisah. Jadi kita tak mau jadi seperti itu. Dan kita pula akan masuk bulan Ramadan, bulan yang banyak mengajar kita tentang sabar. Maka surah Yusuf ini surah yang banyak menyebutkan tentang sabar. Dan kita ubah sedikit pendekatan. Kalau sebelum ni kita belajar surah banyak tentang apa? Tentang surah-surah yang popular, Al-Kahfi, Yasin, Sajadah, Insan, Al-Mulk. Maka kali ini sehinggalah masuknya bulan Ramadan, kita akan menggunakan pendekatan cerita keluarga Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam. Nota insya-Allah bagi saya dalam tempoh lagi 2 hari saya akan bawa nota bercetak. Tapi soft copy tu ada, nanti saya berikan soft copy pada tuan-tuan perempuan. Baik, surah Yusuf ini tuan-tuan rahimani, dalam Al-Quran dia adalah surah yang ke-12. Muslimat nampak? Atas tu ada TV? Tak fungsi? Oh tak apa, kita belajar surah Yusuf banyak sabar. Berhijrah, terkejut saya sampai pagi tadi, ramai jemaah kat luar ni. Rupa-rupanya tak ada kat dalam. Tak apa, alhamdulillah, tepat dengan surah Yusuf. Baik, ayat ni ada 111 ayat. 111 ayat maknanya surah yang paling panjang yang kita akan pelajari selama ni. Paling panjang kita belajar sebelum ni Suratul Kahfi, 110 ayat. Ni ada 111 ayat. Surah ini Allah turunkan selepas surah Hud. Surah sebelum surah Yusuf adalah surah Hud lah. Okay. Surah Yusuf ni dia berada pada juzuk yang ke-12 dan juzuk yang ke-13. Jumlah muka surat semua sekali ada lebih kurang dalam 14 muka surat. Okay. Dalam Quran tuan boleh lihat surah Yusuf ini berada pada halaman 235 sehingga 248. Dia adalah surah Makkiyah. Okay. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, sebelum saya lanjutkan, setakat ini alhamdulillah ya, kita sebelum pada hari ini kita dah selesai 5 surah. Kalau siapa sempat dia tengok balik nota-nota yang lalu, kita telah selesai tadabbur ringkas Al-Quran sebanyak 284 ayat, melibatkan surah Kahfi, Yasin, Sajadah, Al-Insan dan juga surah Al-Mulk. Lebih kurang semua sekali ada 27 halaman yang bercetak. Maknanya kita ni sebenarnya belum sampai lagi 2 juzuk tadabbur ringkas bagi setiap pagi. InsyaAllah kalau kita selesai surah Yusuf ini, kita akan masuk kepada 2 juzuk, InsyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, jika kita selesai 111 ayat surah Yusuf, ini bermakna kita telah tadabbur lebih kurang 395 ayat. Tuan-tuan tahu ada berapa ribu lagi baki ayat yang kita nak tadabbur?
ada lebih kurang lagi dalam 5,841 ayat. Mungkin lepas ni kita duduk ke atas pula. Mungkin. Tak apa. Alhamdulillah. Baik. Surah ini kenapa namanya surah Yusuf? Saya tak perlu terang lebih lanjut, semua orang tahu. Surah ini mengandungi cerita Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Okey, apa kelebihan surah Yusuf? Surah Yusuf dia tidak ada kelebihan untuk jadi ganteng. Tak ada. Setengah ada orang dia baca surah Yusuf sebab apa? Sebab dia nak anak dia nanti jadi handsome. Ini kesilapan lah. Kalau maknya dah memang hidungnya tidak mancung, bapaknya tidak mancung, nak harap anaknya hidung mancung, memang tidaklah. Macam tu. Okey, surah Yusuf bukan dibaca kerana nak kepada ketampanan. Bukan. Tetapi surah Yusuf ini adalah surah yang kata Al-Imam Al-Ata', kata Imam Ata', surah tabi'in. Dia kata apa? Dia kata tidak ada orang yang kalau dia bersedih, dia murung, dia mengalami kesulitan, kalau dia faham surah Yusuf, jika dia baca surah Yusuf, dia faham cerita dalam tu, jiwanya akan menjadi tenang. Sebab tu tuan-tuan susah hati, rasa duka cita, banyak masalah, baca surah Yusuf, fahamkan cerita dia, Allah akan memberikan kita motivasi yang sangat besar. Sebab tu kita memilih surah ini kerana surah yang kita perlu ceritakan. Baik, apa tujuan surah Yusuf? Tuan-tuan, apabila kita belajar Al-Quran ya, kita mesti cari dahulu tu tujuan surah. Kalau saya tanya tujuan suratul Kahfi, ingat lagi tak? Tak apa. Angguk-angguk, geling-geling, tak apa. Okey. Surah Yasin ingat lagi tak tujuan surah Yasin? Tak apa, saya tanya, saya jawablah. Okey, surah Yasin ingat lagi? Surah yang Allah nak memaparkan bukti-bukti Allah menghidupkan orang yang telah mati. Surah Sajadah ingat lagi tujuan dia? Surah Insan, surah Al-Mulk, tak apa, rujuk dan nota. Okey, surah Yusuf, kata para ulama, kalau siapa-siapa dia nak tahu macam mana Allah tolong orang yang berada dalam kesulitan, dia kena baca surah Yusuf. Kerana surah Yusuf tu surah yang Allah mengatakan bagaimana Allah Ta'ala ni dia menghilangkan kesulitan dan dia memberi pertolongan. Ni jadi apa boleh kita susah hati ni, teringat dekat anak ni. Contoh, baca surah Yusuf, Nabi Yaqub baca. Okey, surah Yusuf ini 111 ayat, kita bagi segmen ayat dia macam ni. Surah Yusuf ini 3 ayat pertama Allah menyebut tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang terima wahyu. Maknanya 3 ayat pertama belum masuk lagi kisah Nabi Allah Yusuf. Okey, masuk saja ayat yang keempat, dia macam ni. Okey ya. Surah Yusuf ni kita guna pendekatan macam ni. Setiap ayat-ayatnya kita jadikan dia sebagai babak. So nanti dalam surah Yusuf kita akan belajar ada 5 babak kesemuanya. Okey, babak. Setiap babak kita akan letakkan adigan. Okey, boleh jelas? Okey. So babak pertama dia mengandungi lebih kurang ada 6 adigan. Setiap adigan mewakili ayat-ayat yang tertentu. Jadi babak pertama ni, nanti saya cuba siapkan nota untuk babak 1 dulu, daripada ayat 4 sampai ayat nombor 20. Okey, ayat babak 1 ni kalau kita tengok dekat tajuk tu, dia bermula daripada mimpi Nabi Allah Yusuf dan dia berakhir pada Nabi Allah Yusuf dijual ke Mesir. Okey, masuk babak yang kedua, ada 3 adigan. Okey, babak kedua ni
dia bermula daripada cerita Nabi Allah Yusuf dibawa ke Mesir dan akhirnya dia doa nak masuk ke dalam penjara. Itu babak kedua. Lepas tu kita masuk babak yang ketiga yang mengandungi 4 adegan. Okey. Babak ketiga ni dia dimulakan dengan ayat 35, kisah Nabi Yusuf dah duduk dalam penjara. Lepas tu masuk pada adegan yang keempat, ayat 50 ni, kes Nabi Allah Yusuf masuk penjara ni telah dibuka semula. Sekarang kan banyak kemah-kamah. So kisah Nabi Yusuf ni, apabila raja offer dia keluar, Yusuf keluar. Yusuf kata, saya tak mau keluar, tolong buka balik fail saya, kes saya. Itu cerita dekat adegan nombor 4. Kita tunggu cerita dia. Lepas tu masuk kepada babak yang keempat yang ada 4 adegan, iaitu bermula Nabi Allah Yusuf dia keluar daripada penjara dan akhirnya kes Nabi Allah Yusuf dia jumpa dengan adik-beradik dia lah. Masuklah babak yang ke-5 yang mengandungi ada 5 adegan. So adegan yang kelima itulah Nabi Allah Yusuf akhirnya didoa kepada Allah supaya dia wafat sebagai seorang Muslim. Okey, jelas tak pendekatan yang kita nak gunakan sepanjang tadabbur ringkas 20 minit Isnin sampai Jumaat? Kita akan masuk menggunakan pendekatan babak adegan, babak adegan. Baik, jelas setakat ni tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah? Setuju dengan tajuk ni? Masya Allah, senang. Semua setuju. Alhamdulillah. Baik. Lepas tu kita tinggal lagi ayat 101 naik kepada 111. Allah kembali menyebut tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah nanti kita akan belajar. Baik, pagi ni kita masuk dulu latar belakang. Siapa itu Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam? Okey. Nabi Allah Yusuf ni, dia ni Nabi SAW sebut ya, Nabi SAW sebut Nabi Allah Yusuf ni adalah Al-Karimu Ibnul Karim, Ibnil Karim, Ibnil Karim. Siapa sini namanya Karim? Mulia. Jadi Nabi kata Nabi Yusuf ni siapa? Orang yang mulia, anak kepada orang yang mulia, anak kepada orang yang mulia, anak kepada orang yang mulia. Siapa orang yang mulia tu? Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Bapa dia, tok dia, sampai kepada moyang dia, semuanya adalah Nabi dan Rasul. Okey. Nabi Allah Yusuf ni, dia tu siapa? Dia ada 11 adik-beradik yang lain. Maknanya Nabi Allah Yaqub ni dia ada berapa anak? Dia ada 12 anak. Okey, saya ringkaskan. Okey. Nabi Yaqub begini. Sesiapa yang nak mengetahui cerita Bani Israel, kalau kita nak tahu sejarah macam mana Bani Israel ini wujud, tuan-tuan kena masuk pada cerita Nabi Yaqub. Sebab apa? Sebab Nabi Yaqub ni ialah nama Israel. Kalau asal-asal Israel tu makna apa? Israel sebenarnya maknanya adalah hamba Allah. Bahasa Ibrani, dulu kan ada bahasa Suryani. Kalau sebut Israel tu sebenarnya adalah hamba Allah, mula-mula dulu. Jadi Israel yang pertama sebenarnya adalah Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ada 2 tempat di dalam Quran Allah panggil dia Israel. Tempatnya kat mana? Cuba tengok pada ayat surah Al-Imran ayat 93. Cuba tak Israel. Allah kata kullu ta'ami kana hillal li bani Israel. Lepas tu kalau kita baca dekat surah Maryam, dalam surah Maryam
Jumpa sekali lagi ayat 58, Allah kata wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Israil itu siapa? Nabi Yaqub. Bermakna anak Nabi Yaqub 12 orang no? Mereka ini adalah batch pertama Bani Israel. Sebab tu siapa nak kaji tentang Bani Israel, dia mesti kena kaji dulu keluarga Nabi Yaqub, kerana Bani, anak-anak Israel ini adalah anak-anak Nabi Yaqub alaihimussalatu wassalam. Jadi kalau nak tengok karakter Bani Israel, kita akan jumpa nanti pada karakter adik-beradik Nabi Allah Yusuf alaihimussalatu wassalam. Baik, itu sesi pengenalan. Okey, saya lanjutkan terus. Saya nak terus pergi kepada ayat yang pertama. Boleh? Cukuplah pengenalan pendek. Kita masuk ayat yang pertama. Nampak tak kalau saya tunjukkan? Okey. Saya bacakan ayat dia. Kalau tuan-tuan boleh nampak, kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Okey, Alif Lam Ra. Okey, dalam Quran terjemahan yang terkini, terbitan JAKIM, Tafsir Pimpinan Rahman yang terbaru, cetakan tahun lepas, kita tidak lagi menterjemah Alif Lam Ra yang Rumi tu. Kita tak terjemah lagi Alif, A-L-I-F, Ra, Lam, L-A-A-M, Ra Alif, Ra A tu, R-A tu, tak terjemah macam tu dah. So dalam tafsir terjemahan yang terbaru, huruf abjad kita kekalkan terjemahan dia Alif Lam Ra. Macam tu terjemahan yang terkini. Lepas tu Allah kata tilka, itulah. Okey, ada beza tak kalau guna ini dengan itu? Tilka, itulah ayat Al-Kitab, iaitu Al-Quran yang mubin, yang jelas. Okey, ayat pertama kalau kita baca, Allah Ta'ala mulakan dengan menggunakan bahasa apa? Menggunakan bahasa isyarat. Itulah. Kenapa tak kata ini? Ini maknanya dekat. Kalau guna itu, jauh. Kenapa? Jadi kita ulas. Okey, cuma kita masuk terlebih dahulu pagi ni. Waktu pun dah 20 minit. Tak sempat kot. Okey. Ayat pertama Allah mula dengan huruf abjad. Okey, masih ingat lagi waktu kita belajar surah Yasin, huruf abjad apa ada? Ya dengan sin. Surah Sajadah Alif Lam Mim. Surah Insan apa huruf abjad dia? Enggak ada, Pak. Surah Al-Mulk tak ada, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. So lulus tu. So kita sambung insya-Allah besok insya-Allah. Doakan saya dapat sempat siapkan babak yang pertama. Nanti saya akan bagi nota pada tuan-tuan perempuan. Insya-Allah. Paling last pun minggu ni akan dapat nota. InsyaAllah. Saya mohon maaf ya, tidak dapat menyediakan bahan rujukan terlebih awal.
Walau bagaimanapun, insya-Allah kita sama-sama mohon Allah bagi rahmat, berkat daripada kita. Kita jumpa lagi pada keesokan pagi. Kita akan perincikan keterangan ayat yang pertama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.